Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayangnya, kita dipertemukan dalam tazkirah pada tengah hari ini. Yang saya hormati pengerusi surau, pengerusi jawatankuasa dakwah Saudara Fadli, ahli-ahli jawatankuasa, muslimin muslimat yang dihormati. Kita masih dalam suasana memperingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Ma'al Hijrah yang menandakan permulaan tahun bagi takwim hijrah, mengambil kira daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Banyak ibrah yang kita boleh ambil daripada hijrah ini dan permulaan tahun hijrah. Maka pada hari ini saya nak membawa satu kisah berkenaan dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Wahsy bin Harb. Wahsy mempunyai sejarah hitam dalam hidupnya, kerana sebelum ia memeluk Islam, Wahsy adalah seorang yang telah melakukan dosa besar terhadap Islam. Ini kerana Wahsy telah terbabit di dalam satu komplot membunuh bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebelum Islamnya, Wahsy ia adalah seorang hamba yang berkulit hitam, dan beliau telah diupah oleh seorang isteri kepada pembesar Mekah pada masa itu, iaitu Hindum binti Utbah. Hindum sangat mendendami, dia marah Sayyidina Hamzah ini kerana Sayyidina Hamzah telah membunuh bapa dan juga saudara-saudara lelakinya di dalam peperangan Badar. Jadi Hindum ni sebenarnya, kalau kita tengok dari segi sirah ini, bukanlah seorang wanita yang keleng-keleng. Sebab Hindum ni dia adalah isteri kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni di kota Mekah ni dia antara kepala-kepala Quraisy. Dan portfolio dia adalah ketua task force yang
nak membunuh dan juga menghentikan syiar Islam di Mekah. Ketua strategik lah. Kira something jugalah di Mekah. Kalau kira cerita P. Ramlee ni Sarid Do lah. Sarid Do. Kampung tu tak ada orang boleh lawang. Kedai bel dia. Jadi oleh kerana Hindung ni suami dia seorang yang strategik, maka Hindung juga strategik. Sebab dia tahu nak bunuh Sayyidina Hamzah ni bukan boleh begitu-begitu je. Sebab Sayyidina Hamzah ni diriwayatkan seorang yang sangat gagah perkasa. Kerana riwayat menyebut kalaulah orang dalam peperangan ni, Sayyidina Hamzah ni, kalau mari musuh dia hayung pedang dia tu macam ketang padi lah. Mari seorang putus kepala, mari seorang putus kepala. Begitu. Hebat, kuat lah. Kekuatan Sayyidina Hamzah ni setara dengan kekuatan Sayyidina Ali karramallah. Saya pernah tengok pedang Sayyidina Ali. Tuan-tuan, kalau pergi ke Turki, dia ada satu muzium sana, mesti melawat muzium ni, Muzium Topkapi nama dia. Di situ disimpan khazanah-khazanah. Antaranya pedang Rasulullah, baju adik anak baginda Fatimah Zahra, tongkat Nabi Musa pun ada. Kadang orang tanya juga saya, dia tanya kenapa khazanah-khazanah Islam ni berada di Istanbul, tidak di Mekah. Jawapan mudah. Abang kita tahu. Kerana Uthmaniyah, Daulah Islamiah yang terakhir itu di Turki, maka sudah pastilah khazanah-khazanah akan tersimpan di situlah. Jadi, ya, pedang tu. Pedang tu kalau saya tengok memang gerung lah. Dia pedang dia lebar tu sejari barangkali. Maksudnya kalau orang macam saya ni, sarung pedang tu, mati dulu, tarik tak lepas. Mana pergi medan perang mati dulu. Maksudnya Sayyidina Ali ni besar lah tubuh dia. Paling-paling tidak saya rasa 7 kaki lebih. Maksudnya kalau rumah kita orang biasa ni dia tunduk juga nak masuk. Demikian juga kalau tengok pakaian isterinya, Fatimah Zahra tu pun besar nampak. Tengok pada saiz baju tu. Itu adalah kekuatan Sayyidina Hamzah. Maka Hindung ini dia terpaksa mengupah seorang pakar yang nak buat operasi ni. Nak buat special task force ni, special operation ni, dia mesti guna orang yang pakar lah. Macam nak memburu penjenayah kan. Tak boleh polis-polis biasa ni, dia kena yang penembak tepat tu. Dia kena UTK, penembak tepat kan. Jadi Wahsy ni dia seorang yang tubuhnya sasa dan juga pandai bermain tombak. Main tombak ni kalau dia lempar pada 50 meter mesti kena lah. Itu kehebatan Wahsy ni. Dan Hindung berkata, wahai Wahsy, sekiranya kamu dapat melaksanakan misi ni, kalau kamu berjaya membunuh orang yang telah membunuh bapa dan saudara-saudaraku ini, akan ku beri kebebasan. Jadi hamba ni kalau dijanjikan dengan kebebasan ni, tak ada galang ganti lah. Itulah dia keinginan seorang hamba nak bebas kan. Maka ketika berlakunya peperangan Uhud, peperangan kedua dalam Islam pada masa itu, tentera kafir Quraisy telah dipimpin oleh seorang anak muda yang pakar dalam strategi perang bernama Khalid Al-Walid. Masa tu Khalid dia belum Islam lagi. Masa tu dia dah memimpin tentera kafir Quraisy. Dan Nabi SAW telah berpesan kepada pasukan pemanah ni. Nabi kata, walau apa yang berlaku, jangan tinggalkan posisi anda.
Fadli pernah pergi Mekah tak? Pernah pergi Mekah tak? Melawat tak Uhud, Bukit Uhud tu? Kalau sempat pergi akan datang ni tengok. Dia rupanya tempat tentera Islam berkubur tu, pasukan pemanah tu rendah je bukit dia, lebih kurang tinggi siling ni je. Tapi tempat tu dianggap strategik masa tu lah. Dan Nabi kata, jangan kamu tinggalkan walau apa yang berlaku. Maka apabila berlaku pertempuran, tentera Islam dengan mudah dapat menewaskan pasukan Quraisy ini. Mereka lari lintang pukang masa tu, maka tentera Islam tu ingat tentera kafir Quraisy telah pun mengundur di dalam peperangan ini. Maka biasalah lazim dalam peperangan ni, kalau musuh dah lari, maka tentera akan mengumpulkan ghanimah perang. Harta rampasan perang. Jadi masa tu rupa-rupanya Khalid Al-Walid dia bijak. Dia tidak lari rupanya, dia bersembunyi di balik Gunung Uhud. Gunung Uhud tu dia macam pulau, dia boleh tawaf. Dia bersembunyi di belakang. Maka apabila tentera Islam memungut ghanimah perang ni, dan sesiapa yang lihat ghanimah perang ni memang tak tahan. Tentera Islam diuji dengan peperangan Badar pada bulan Ramadan. Boleh atasi. Tapi bila berdepan dengan ujian, ia yang berbentuk harta seperti ini, mereka tidak tahan. Maka pasukan pemanah kata, macam mana ni, takkan kita duduk sini saja. Orang lain sedang mengumpul ghanimah perang. Ketua pasukan pemanah kata, jangan, kerana Nabi SAW pesan supaya tidak meninggalkan lokasi mereka. Sebab masa tu rampasan perang ni, siapa-siapa pun tengok memang terliur lah. Sebab apa? Sebab kepala-kepala kafir Quraisy ni memang hebat lah, memang kaya raya. Sebab Mekah masa tu adalah pusat tumpuan, ya, orang-orang yang mengerjakan haji masa tu, sama ada di dalam ataupun luar Jazirah Arab. Itu satu. Yang kedua, orang Arab ni memang pandai berniaga. Dia pandai berniaga sebab ada riwayat tu cerita. 4 bulan musim panas mereka pergi ke Syam, bawa satu dagangan, unta dagangan tu bawa satu je. Bila tamat musim, dia balik 12 ekor unta dagangan dia buat balik. Orang Arab Quraisy pandai berniaga. Musim sejuk mereka ke Syam, dan memang kaya lah. Tengoklah sini, kedai-kedai Arab semua maju. Betul tak? Kedai dia maju kan, modal besar, maju dia. Dia pun bagus melayang. Saya tengok banyak dekat-dekat saya tinggal di area Hulu Kelang tu, saya tengok banyak kedai-kedai Arab maju semua. Jadi kalau kita tengok, kalau kita bayangkan pelana kuda tu dengan pelana unta tu pun dah bertatahkan emas dan batu permata. Hulu-hulu pedang tu kan, emas dan permata, berliang. Sebab memang kaya. Itu belum lagi kuda-kuda dan juga unta-unta yang dianggap berharga pada masa tu. Kalau kafir Quraisy ni yang kategori pakat-pakat tinggi ni, semua unta kiswah, semua unta merah tu. Unta yang kalau hari ni Bentley lah. Kalau hari ni Bentley punya tarah tu, yang unta yang mahal tu. Jadi apabila Khalid Al-Walid ini dia melihat tentera Islam sedang leka memungut harta ghanimah perang ni, maka dia telah melancarkan serangan balas. Dalam keadaan tentera Islam tidak bersedia itu, maka Islam telah mengalami kekalahan. 70 tentera Islam telah mati syahid, termasuklah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebab masa dalam huru-hara itu, Wahsy ni dia tengoklah, dia ambil peluang, dia cari mana Hamzah bin Abdul Muttalib ni. Bila dia nampak, dia lontar lembing dia, kena di rusuk kiri, tembus ke rusuk kanan. Dan Sayyidina Hamzah telah wafat, telah syahid, dan dia diisytiharkan oleh Nabi sebagai penghulu bagi orang-orang syahid.
Dan apabila tentera Islam mengundur daripada peperangan tersebut, mengalami kekalahan, Hindun ni, dia walaupun Hamzah tu sudah mati, tapi dia tak puas hati lagi. Lalu dia telah mengarahkan Wahsy bin Ham ini supaya membelah dada Sayyidina Hamzah. Ni riwayat yang kuat. Cerita menggunakan tombak dia. Dan Hindun telah melakukan keganasan terhadap jenazah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan perkara ini telah menyebabkan Nabi SAW merasai kedukaan yang mendalam. Nabi sedih kerana bapa saudara Nabi ini adalah kekasih Nabi. Nabi sangat mencintai bapa saudara ini yang banyak membela Islam, tetapi telah terbunuh di dalam perang Uhud ini, terbunuh syahid. Dan perbuatan Wahsy itu telah menyebabkan Nabi SAW tak boleh dengar nama Wahsy. Nama tak boleh dengar, apatah lagi melihat wajah dia. Jadi tuan-tuan, selepas tu berlaku perkembangan seterusnya, dan akhirnya selepas perjanjian Hudaibiyah, selepas tu, tak lama selepas tu, Islam menjadi semakin kuat, sedangkan orang-orang kafir Quraisy di Mekah telah menjadi semakin lemah. Maka tibalah masanya Nabi SAW bersama dengan orang Islam selamai 10,000 orang telah datang untuk melakukan pembukaan kota Mekah. Peristiwa Fatuhul Makkah ini, Nabi telah membebaskan kota Mekah daripada kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, masa tu orang Mekah tak boleh buat apa-apa dah. Nak lawang tak daya dah. Maka mereka telah memilih memeluk Islam, termasuklah Abu Sufyan dan juga isterinya Hindun binti Utbah masuk Islam juga. Tapi dalam ramai-ramai itu, Wahsy ni yang berdosa terhadap Islam ini, dia tertangguh Islam dia tak masuk lagi Islam kerana dia merasakan bahawa dirinya itu tersangatlah hina, dan dirinya pada masa itu telah berdosa dan mungkin Allah tidak mengampunkannya. Maka apabila Nabi SAW mendengar Wahsy tidak tertangguh Islam dia, lalu Nabi datang bertemu Wahsy untuk mengajaknya masuk Islam. Jadi Nabi ni nak beritahu jiwa besar Nabi ni, walaupun Nabi tak boleh mendengar dan juga tak boleh melihat wajah Wahsy, tetapi demi untuk menyelamatkan satu jiwa, Nabi sanggup datang bertemu dengan Wahsy. Menurut Ibnu Abbas, Nabi SAW pergi menemui Wahsy yang ingin berhijrah daripada kejahilan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apabila Nabi datang dekat dengan Wahsy, Nabi datang jumpa Wahsy, Wahsy pun menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, dia berkata pada Nabi, wahai Muhammad, bagaimanakah engkau akan mengajakku masuk Islam sedangkan engkau sendiri pernah mengatakan bahawa seorang pembunuh, musyrik dan penzina yang telah terjatuh ke dalam dosa dan akan menerima azab yang berlipat kali ganda serta kekal di dalam neraka dalam keadaan hina, sedangkan semua itu telah aku lakukan. Apakah menurutmu ada keringanan bagiku atas dosa-dosa itu? Dia tanya Nabi. Nabi tak jawab. Nabi tak jawab. Sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan wahyu di atas pertanyaan Wahsy tadi dari surah Al-Furqan ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amala amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim.
yang bermaksud kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan muslimin muslimat, tengoklah ya, orang yang berdosa besar macam Wahsy ni pun Allah melayani. Ya, dan Allah mengatakan kepada sesiapa yang nak beriman kepada Allah, nak beramal soleh dan bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka Allah akan gantikan dosa-dosanya lampau itu dengan kebajikan. Begitu besar sekali, begitu besarnya kasih Allah ini terhadap hamba-hamba. Jadi tuan-tuan, apabila Wahsy dengar ayat ni, dia masih lagi belum berpuas hati sebab dia rasa dosa besar ni. Lawan Islam, komplot pula membunuh Saidina Hamzah, kemudian melakukan keganasan terhadap jenazah Saidina Hamzah. Wahsy merasakan dirinya tidak layak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tanya lagi Nabi. Wahsy kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya bertaubat, beriman dan beramal soleh sangatlah berat. Tidak mungkin aku dapat memenuhinya. Maka di atas keberatan Wahsy itu, Allah telah menurunkan wahyu yang seterusnya, ayat yang kedua betul-betul, iaitu ayat yang ke-48 daripada surah An-Nisa. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa yang selain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Jadi hebat Wahsy ni, dua kali tanya, dua kali dapat jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia masih tak puas hati lagi ni. Banyak soal pula Wahsy ni. Dah lah dosa besar. Banyak pula soal. Kalau saya akak mungu lari dah saya. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Rasulullah tetap melayani Wahsy ni, walaupun dalam keadaan Nabi bila tengok wajah Wahsy ni menyebabkan Nabi teringat kepada peristiwa yang berlaku terhadap bapa saudara baginda. Jadi tuan-tuan, Wahsy yang tak puas hati lagi ni, dia tanya lagi Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, aku fikir bahawa keampunan ini hanya bagi orang yang dikehendaki Allah, sedangkan aku tidak mengetahui apakah aku ini diampunkan atau tidak oleh Allah. Apakah soal ini juga masih ada keringanan? Ditanya lagi. Nabi tak jawab juga. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang seterusnya daripada surah Az-Zumar, ayat yang ke-53. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila turun ayat ni, Wahsy pun dia kata, kalau yang ni bolehlah saya masuk Islam. Akhirnya Wahsy masuk Islam. Dia telah berhijrah daripada zaman kejahilan dia itu, jahiliah dia itu, dia telah berpindah. Dia telah berhijrah kepada tali Allah, iaitulah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan Wahsy ni
tuan-tuan, apabila turun ayat yang ketiga ini, seolah-olah sahabat ni rasa cemburu. Cemburu ni bukan maksud cemburu niat jahat, tidak. Sahabat ni rasa apa istimewa Wahsy. Orang berdosa besar macam ni pun Allah melayani Wahsy ni dengan menurunkan wahyu-wahyu ini. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah ayat ini, surah Az-Zumar ayat 53 ini khusus untuk Wahsy? Dia seorang sajakah? Nabi jawab, tidak. Untuk Wahsy, sebab masa tu ni kita panggil ni asbabun nuzul ni. Tu ayat tu sebab Wahsy bertanya kepada Rasulullah. Tetapi Nabi kata untuk hamba-hamba Allah yang hendak bertaubat, nak beriman kepada Allah ini sehinggalah di hari akhir. Maksudnya sampai kita juga. Jadi dalam Islam ni, sebesar mana pun dosa kita, usahlah kita berduka lega. Sebab Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita tengok dalam sebulan dua ni, ada ramai individu-individu yang menghina Islam. Menghina Islam tu, hina Islam, kemudian dia viralkan pula. Ya. Dan kalaulah orang-orang seperti ini, dia menyesal kerana atas perbuatan dia. Dia nak bertaubat, oh Allah terima taubat dia. Sebab apa? Allah kata, hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Tegak kita ni dosa besar mana sangat dosa kita nak banding dosa Wahsy tu. Balik-balik orang masa zaman budak-budak dulu, biasalah saya duduk kampung dulu, rumah tak ada pagar. Ngejirang-jirang kan, buah kelapa tu pun golek-golek depan rumah. Kita dah tu. Padahal orang tu, buah jambu, buah rambutan, milik bersama seolah-olah kan. Tak boleh tu. Tapi masa tu kita bukan faham masa tu ya. Kalau ada masih berjumpa dengan orang tu masih hidup, minta maaf, biasa dia akan bagi, tak ada masalah. Begitu. Dan mungkin dosa-dosa kita ni adalah kita tidak mendengar cakap mak dan ayah misalnya kan. Bertaubatlah dan minta ampun, minta jumpa mak dan ayah. Hari-hari peluang ada hujung-hujung minggu sebagai pulanglah. Kalau yang duduk dekat, pulanglah. Sekarang ni orang tua kita ni, dia mengharapkan anak-anak selalu pulang menemui dia lah. Jadi kalau kita pulang, minta ampun daripada dia, insya-Allah. Ibu bapa ni, anak-anak macam mana sekalipun, dia mesti akan maafkan anak dia. Sebab hanya ibu bapa saja yang memahami anak-anak dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, Wahsy ni orang yang berhijrah. Dia ni orang yang berhijrah daripada jahiliah, maka dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Wahsy dimuliakan oleh Allah. Walaupun dia pendosa besar, dia menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Wahsy ni sepanjang dia selepas masuk Islam, orang lain boleh bersama dengan Nabi, duduk dekat Nabi, peluk Nabi, bercakap dengan Nabi, tapi Wahsy ni dia tidak sanggup. Kerana dia tahu kalaulah Nabi tengok wajah dia, maka Nabi akan sedih kerana Nabi teringat peristiwa yang berlaku. Maka Wahsy ni kalau dia berjalan, dia nampak Rasulullah, awal-awal lagi dia ambil lain-lain. Sebab dia tak nak Nabi ni nampak wajah dia. Cuba bayangkan betapa deritanya Wahsy ni. Dia tak dapat dekat dengan Nabi. Bukan Nabi larang, tidak. Tapi dia nak jaga hati Nabi. Dia nak menjaga perasaan Nabi SAW yang sangat terkesan kerana perbuatan dia semasa dia jahiliah dahulu. Dan Allah telah memberikan kemuliaan kepada Wahsy setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Apabila Nabi wafat pada masa itu, Khalifah Abu Bakar telah diangkat menjadi khalifah. Maka apa yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar pada masa itu adalah munculnya pertama orang-orang murtad. Sebab ada masa tu kabilah-kabilah Arab ni, suku-suku Arab ni, di Jazirah Arab tu ada masuk Islam lewat-lewat, tak berapa faham lagi. Bila Nabi wafat,
Dia duk ingat bila masuk Islam ni, Nabi ni mungkin dia duk ingat macam Nabi Isa tu, hak pakai orang Kristian faham tu. Hebat begitu. Bila Nabi wafat, dia kata mati juga. Maka dia pun keluar daripada Islam. Yang kedua, orang-orang yang mengisytiharkan tidak mahu bayar zakat. Dia tak mahu bayar zakat, dia isytihar. Maknanya dia mengisytiharkan perang terhadap Islam. Dan yang ketiga adalah golongan yang mengaku menjadi Nabi. Mengaku menjadi Nabi ni tak kira laki ada, perempuan pun ada. Mengaku menjadi Nabi. Dan antara mereka yang mengaku menjadi Nabi ini adalah seorang laki-laki bernama Musallamah. Kenal tak nama ni? Pernah dengar tak nama ni? Musallamah. Musallamah Al-Kazab. Musallamah si penipu ni. Dia ni bila Nabi wafat, dia mengaku dia Islam. Tapi kita kena ingat bahawa Musallamah ni bukanlah keleng-keleng orang. Bukan sebarangan orang. Sebab pertama, Musallamah ni dia datang dari Bani Hanifah. Satu puak yang terkenal pandai berperang. Satu, pandai berperang. Yang kedua, pandai buat senjata. Kalau pergi perang tak cabut ulu. Puak-puak lain berperang, cabut ulu. Dia tak cabut. Sebab apa? Pandai. Dia buat pedang. Dia buat senjata. Dan Musallamah ini adalah orang yang lidahnya tajam. Lidahnya tajam ni maksud apa? Maksudnya dia ini pertama dia pandai ceramah. Kalau dia ceramah, ramai orang sokong dia. Musallamah ni, dia pandai. Berpidato dia pandai. Kemudian Musallamah ini adalah seorang ahli sastra. Ahli sastra ni orang pandai bersyair, lidah dia pandai bersilat. Sebab tu ada orang kata, ya pena ni, lidah ni lebih tajam. Syair-syair tu kan, lebih tajam daripada mata pedang. Dulu di Indonesia, masa mereka revolusi dulu, masa lawan penjajah dulu, orang Indonesia dia merdeka dengan buluh runcing. Siapakah yang meniup semangat mereka ni adalah antaranya sastrawan-sastrawan. Ya, saya suka dulu baca novel yang ditulis oleh Pramoedya Anantatur. Dia, kalau kita baca novel dia tu, kita selalu ada duduk, kita terasa macam dalam suasana tu. Keluarga gerila tu, cuba tuan-tuan baca. Tu rasa macam selalu duduk dalam tu. Realiti, menulis, memang hebat. Musallamah Al-Kazab pun sama. Dan dia ni, nak beritahu, adalah antara orang yang berani menjawab cabaran Allah Ta'ala. Allah pernah cabar orang-orang Mekah ni, orang-orang Arab yang pandai bahasa Arab ni, yang mengatakan bahawa Al-Quran itu datang daripada Nabi. Mereka kata Nabi Muhammad reka-reka. Bukan dari Allah. Allah kata, Allah cabar orang Arab ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang bermaksud, jikalau kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, Allah kata, buatlah satu ayat semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Allah cabar ni. Allah kata, tidak mampu kamu buat, wad'u syuhada'akum, ajaklah kawan-kawan kamu buat ayat ini bersama. Ada juga hak jawab cabaran ni, antaranya Musallamah ni. Dia buat juga ayat Quran ni. Dia buat ayat Quran ni, dia meniru satu surah, namanya surah Al-Fil. Surah Al-Fil ni maksudnya gajah ni, ayat ni berkenaan dengan tentera Abrahah. Tentera bergajah Abrahah dulu datang zaman Abdul Muttalib dulu untuk meruntuhkan Kaabah. Dia pun buatlah, dia buat ayat dia, dia buatlah ayat Quran dia kononnya, ya, Al-Fil
wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa huzzail. Oh, bunyi sedap dah tu. Macam ayat Quran dah tu, bunyi tu. Tetapi tidak ada makna. Apa maksudnya kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita? Gajah. Apakah itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Dia ada belalai, dia ada ekor dan belalai yang panjang. Kalau setakat nak beritahu gajah ada belalai, ada ekor, budak tadika boleh cerita tak? Al-Quran bukan macam tu. Al-Quran ini di dalamnya ada ibrah, di dalamnya ada hikmah, di dalamnya ada knowledge, di dalamnya ada tanda-tanda. Sebab tu Al-Quran ni apabila Abu Lahab dia mencerca Nabi SAW, Allah turunkan surah Al-Masad. Ayat tu kan? 5 ayat tu. Allah kata apa? Celakalah Abu Lahab. Celaka Abu Lahab dan dia akan masuk neraka. Apa maksud bila Allah kata masuk neraka tu? Maknanya Abu Lahab ni dia tidak akan beriman kepada Nabi SAW. Allah tahu. Itulah mukjizat Al-Quran. Sebab apa? Abu Lahab ni dia hidup 10 tahun lagi selepas turun ayat tu, dia hidup 10 tahun lagi. Maknanya kalaulah pada tahun kedua selepas turun ayat ni dia masuk Islam, kata tak? Salahlah Al-Quran. Memang tak masuk. Sebab Allah tahu. Maka itulah mukjizat. Itulah Al-Quran. Macam mana nak lawan? Sebab tu mustahil manusia boleh buat Al-Quran. Sebab tu Allah cabar. Mustahil manusia boleh buat ayat semisal Al-Quran. Bukan sekadar manusia, jin tak boleh, malaikat pun tak boleh. Malaikat mana ada ilmu? Malaikat ilmu Allah beri kat dia. Jadi Musailamah ni dia telah memimpin daripada puak Bani Hanifah ini di satu tempat bernama Yamamah. Dan Khalifah Abu Bakar telah menghantar Khalid Al-Walid. Masa ni Khalid dah Islam dah. Dan Khalid memimpin tentera Islam untuk menghancurkan penentang-penentang Islam ni. Tetapi saya sebut tadi, puak ataupun Bani Hanifah dari Yamamah ini pandai dalam strategi perang. Maksudnya bukan mudah nak tundukkan. Macam orang Jepun lah. Orang Jepun dulu, Genghis Khan dulu, orang-orang Mongol dulu, dia boleh jajah seluruh Asia dan juga Eropah. Tapi satu-satu negeri dia tak boleh takluk adalah Jepun. Sebab apa? Dia hantar puluh ratus kapal nak pergi serang, nak takluk Jepun ni. Tak boleh. Sebab Jepun ni dia pandai main permainan pertahanan dia gini. Dia ada orang hitam tu, buku hitam boleh masuk dalam tanah. Dia panggil apa tu? Ninja tu. Keluar jatuh tu cucu. Macam tu kan. Hebat tu. Kalah, Mongol kalah. Dan Khalid Al-Walid ni bila dia bawa tentera Islam, mula-mula tak boleh pecahkan pertahanan Musailamah ini, sehingga Khalid terpaksa mengundurkan tentera Islam. Undur dulu. Lalu menyusun kembali, maka pada masa itu Wahsy datang, dia bawa tombak yang dia guna masa dia bunuh Saidina Hamzah dulu. Dia menjalankan satu misi yang sama seperti dalam perang Uhud. Lalu Wahsy ni dia cari mana manusia yang bernama Musailamah. Lalu bila dia nampak peluang yang baik, dia lontar lembing dia, kena di dada, tembus. Dan Musailamah mati serta-merta dalam peperangan tersebut. Lalu apabila matinya Musailamah, tenteranya semakin goyah. Dia tengok ketua mati ni, goyahlah. Lalu tentera Khalid Al-Walid berjaya akhirnya memecahkan pertahanan tentera Bani Hanifah ini. Dan akhirnya berjaya ditewas, dihapuskan pemberontakan daripada orang-orang murtad yang enggan membayar zakat dan juga orang-orang yang mengaku menjadi Nabi. Jadi ceritanya tentang hujung tu selepas Nabi wafat tu,
orang murtad, orang tak mau berzakat. Yang memimpin mereka siapa? Kau mengaku Nabi tu lah. Dia jadi pengikut dia kumpul mengikut. Dia akhirnya jadi ketua-ketua pada penentangan-penentangan ini dan Khalifah Abu Bakar berjaya menewaskan. Maka Wahsy ni semasa dia mencabut tombak di dada Musallamah tu, dia telah mengungkapkan satu ucapan yang sangat masyhur. Kalau tuan-tuan ngaji kitab sirah ni, banyak cerita dalam ni. Dia kata apa? Dia kata, aku telah membunuh sebaik-baik orang dengan lembingku ketika aku menentang Islam. Kini dengan lembing yang sama, aku telah membunuh sejahat-jahat orang yang menentang Islam. Allah memberi kemuliaan kepada Wahsy yang berhijrah daripada jahiliah kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, kisah Wahsy ni, orang berdosa besar ni, akhirnya mendapat kemuliaan sedemikian. Kita boleh jadikan ibrah dalam hidup kita. InsyaAllah, marilah tuan-tuan sama-sama kita istiqamah dengan Islam ini, dan kita mengharapkan redha Allah, dan marilah kita melakukan hijrah. Hijrah ini dalam bentuk fizikal satu, yang satu lagi hijrah dalam bentuk rohaniah. Hijrah daripada satu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik itu. Kerana hijrah ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadi sunnah bagi nabi-nabi yang terdahulu. Cukuplah sekadar tu, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.